Dalam Assalamualaikum, saya kini bersama dengan Kak Farah, ya, anchor yang hebat untuk khidmat syariah ni. Kita nak bincangkan insya-Allah. Kak Farah, hari ini kita nak bincang berkenaan dengan media sosial, ya, pencetus konflik kekeluargaan. Tapi sebelum tu, bila kita lihat pada Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Allah menciptakan lelaki dan juga wanita ini dan juga wanita suami isteri ini berpasang-pasangan, dan kemudian diberikan ataupun diciptakan di antara mereka mawaddah warahmah, maksudnya rasa cinta, rasa kasih dan sayang. Namun begitu, kalau kita lihat ada setengah daripada kita, ya, maksudnya suami dan isteri hilang mawaddah warahmahnya disebabkan beberapa faktor, dan antara faktor yang penting orang ketiga. Ni orang ketiga juga ni hari ni. Benda ketiga. Bukan orang ketiga tapi benda ketiga. Dan saya rasa benda ketiga ni kalau orang ketiga ni ada kes tu susah jugalah kan, sebab ada kekangan ataupun ada juga halangan-halangan tertentu. Okey, aku tak nak dekat dengan wanita ini ataupun lelaki itu. Tetapi benda ketiga ini saya rasa sampai dah jadi best friend kita. Ni satu senario. Baru-baru ni saya pergi ke sebuah restoran. Restoran tu cantik sangat tau. Isteri cantik? Tak, restoran tu cantik, Masya Allah. So saya pun pergilah kan masa tu. Seronoklah nak enjoy the scenery dengan pemandangan kota raya kat luar tingkap restoran. Memang sangat menyeronokkan. Dan di depan saya ada satu keluarga yang nampak bagaikan bahagialah. Suami, isteri dan 2 orang anak. Dan sepanjang saya berada di restoran, suami tu pegang handphone, isteri pegang handphone, anak-anak pegang gadget. Subhanallah. Inilah dia senario pada waktu dan ketika ini. Dan benda ketiga ini, Masya Allah, ada di dalam kocek kita setiap waktu. Dan insya Allah topik kita pada hari ini ialah pencetus konflik keluarga suami dan isteri kerana benda ketiga ini. Ya, media sosial antaranya. Dan kita nak bersama dengan tetamu yang kita undang khas untuk bincangkan tajuk kita hari ini, iaitu di sebelah kanan saya yang berbahagia Tuan Haji Zainal Abidin Zakaria, Exco Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia PPMM. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Selamat datang. Alhamdulillah. InsyaAllah Tuan Haji dapat berkongsikan tentang kes-kes syariah yang melibatkan benda ketiga. Ya, insyaAllah. Selalu sebut orang ketiga kan, ni first time sebut benda ketiga. Tapi itulah, dulu mungkin tak ada benda ketiga. Dulu banyak orang ketiga. Tapi hari ini dia dah banyak benda ketiga. Okey. Tak apa. Seterusnya kita akan kenalkan Dr. Fauziah Muhammad Hassan, Ahli Jawatan Kuasa Pertubuhan Ikra Malaysia. Sebab kita kena ada fair and square discussion. Ini berkenaan suami dan isteri, mesti ada satu pada lelaki dan satu lagi pada perempuan. InsyaAllah. Tidak ada pergaduhan. Semuanya perbincangan semata-mata. InsyaAllah. Critical thinking, insyaAllah. Pertama sekali kita ladies first lah ya. Silakan. Kepada doktor sebagai mukadimah, dan pastinya sebagai seorang wanita, sebagai ahli keluarga dan seorang NGO selalu dengan masyarakat, daripada pemerhatian doktor sendiri, bagaimana kesan orang ketiga ataupun social media ni terhadap keluarga, dan bagaimana ia tu sebenarnya boleh menjadi punca kerosakan sesebuah perkahwinan. Does it carry weight? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih TV Hijrah kerana menjemput, dan juga kita merasakan bahawa benda ketiga ni sebenarnya kalaulah kita bijak kita pandai untuk mengurus sesuatu ciptaan yang Allah berikan daripada pemikiran manusia ni, kita gunakan untuk kebaikan kita. Sebab tujuan manusia hidup di dunia ni mengapa? Ya, kalau kita lah sebagai orang Islam, tujuan kita untuk mendapat mardatillah. Dan akhirnya meninggal tu harapnya masuk syurga. InsyaAllah. Dan kalaulah ada ciptaan-ciptaan disebabkan teknologi, kita gunakan ciptaan itu sebenarnya untuk kita capai matlamat kita. Jadi kita manusia ni perlu bijak untuk menggunakan ciptaan-ciptaan ini untuk benefit kita. Instead of kita menggunanya mengikut hawa nafsu, kan, dan membawa kemusnahan. Itu saya rasa. Kalau dulu-dulu saya ingatlah TV pun ada satu ketika dulu mereka buang kan TV kerana membuatkan ketagihan dan juga ketagihan dan efek yang tidak berapa baik. Begitu juga ciptaan dengan social media, dengan iPhone, smartphone, Facebook dan sebagainya. Jadi ada positif dan ada negatif. Jadi bagaimana kita sebagai seorang manusia yang bijak untuk mengambil teknologi ini untuk kebaikan kita instead of menggunanya untuk kemusnahan. Itu yang saya nampaklah. Tapi disebabkan kita tanpa ilmu bagaimana untuk menjadikan media sosial ini untuk kebaikan kita, jadi kita pun
terbawa-bawa sampailah senario yang Farah ceritakan tadi, semua orang dengan smartphone dan tidak bercakap. Sampai ada satu regulation apabila you are at the dinner table, no handphone. Because you must be, kita perlu bercakap berdepan mata sebab manusia ni adalah makhluk yang sosial. Makhluk sosial ni dia kena berinteraksi, dia kena tengok, dia kena pegang dengan mahram lah dengan pegang, dengan empati, dengan emosi dan sebagainya. So saya merasakan begitu, kalau kita sebagai manusia yang Allah telah berikan pemikiran yang ni, perlu bijak untuk mengambil teknologi-teknologi yang ada ini untuk manfaat kita, bukan untuk merosakkan kita. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Tuan Haji Zainal, okey, kalau kita nak bandingkan di antara lelaki dan juga perempuan dalam konteks keluarga, suami dan juga isteri, pada pandangan tuan sendiri, mana yang lebih parah lah orang kata? Adakah suami itu sendiri ataupun isteri yang terlampau cintakan gadget, media sosial ni? Pandangan Tuan Haji Zainal. Pandangan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syahrul dan Farah dan juga ahli panel, Doktor. Saya melihat selalunya yang jadi parah ni bila kita tengok kepada media sosial ni. Tapi saya ni bukan gender lah, tak ada gender. Tetapi sebenarnya isteri ni banyak masa kadang-kadang ni kepada media sosial ni. Mungkin tabiat sebelum kahwin. Mungkin sebelum kahwin mereka telah melalui proses media sosial sebab daripada kita hidup kita sekarang ni, bila kita celik je kita dah tengok komputer. Jadi perkara ni dah jadi asas pada mereka. Bila sampai ke peringkat nak kahwin dan sebagainya, benda dah jadi sebahagian, sebati daripada diri kita, tabiat kita. Apabila jadi tabiat ni, memang susah nak diubah. Susah untuk kita nak ubah dan akan bawa dalam alam perkahwinan. Jadi bila alam perkahwinan ni, ini yang jadi masalahnya. Biasanya isteri ni dia akan banyak banyak masa, dan sebenarnya orang perempuan ni lebih pandai sebenarnya komputer daripada orang lelaki. Kalau kami di pejabat ni pun sebenarnya orang perempuan ni lebih pandai. Dan penggunaan media sosial ni memang lebih, dan mereka ni lebih memandang bila mereka berinteraksi dalam media sosial ni, kadang orang perempuan ni dia keparahannya kepada mereka sebab mereka mempercayai. Mereka mempercayai macam kisah cinta, kisah sebagainya. Jadi ini dia, dan orang lelaki ni banyak yang ada yang yalah, kita kena fahamlah. Senyum je doktor ni. Doktor ada tambahan mungkin pembetulan ataupun penambahan maklumat daripada statement tadi? Itu pandangan lelaki kita merasakan bahawa orang lelaki pun tak kurang mereka pun bermedia sosial dan mereka pun pandai dengan gadget-gadget ni, dan juga mereka pun banyak gosip juga. Tak kurang daripada wanita. Cuma saya merasakan bahawa sebagai ibu bapa lelaki dan wanita, dia terpaksa mesti mempunyai ilmu untuk mengawal diri, mengawal anak-anak. Kawalan ni mesti dididik daripada kecil. Saya ingat lagi masa anak-anak kecil kan, kadang-kadang dia nak beli something, kita bagi je. Tapi kadang-kadang dia nak beli something, kita kata no. So dia tanya mengapa? My husband kata, saja. It's just to make sure that they are in control of themselves. Sebab kadang-kadang kita tengok sekarang ni, sebab tanpa kawalan, kalau makan tu makan banyak sampai jadi obes sekarang. Dan kita tengok manusia di Malaysia ni antara negara yang tinggi kadar obesity. Bila nak makan tu tak boleh kawal. Makan, minum, media sosial, banyak benda yang tak boleh kawal diri. Jadi perkara yang asas saya merasa di sini, bahawa kita mesti mengajar kita, anak-anak kita, masyarakat untuk mengawal diri. Mengawal diri dalam semua benda kan. Apa-apa pun kalau baik, kalau kita buat terlalu banyak, dia akan membawa bahaya kepada diri kita. Makan banyak jadi obes, penyakit. Minum pun begitu. Kalau tak exercise pun begitu. Kalau kita terlalu banyak media sosial pun asyik kat situ je, benda-benda lain, tanggungjawab lain terabai. Begitu saya merasakan. Okey, Tuan Haji Zainal ada apa-apa penambahan? Mungkin nak counter atau sebagainya? Saya melihat begini, media sosial ni sebenarnya ada baik ada buruk. Bukan semuanya ada keburukan. Tetapi yang kita nak bincang di sini dalam topik kita pada hari ini, iaitu ianya pencetus kepada konflik kekeluargaan. Jadi apa yang saya nak lihat sini, apa yang telah berlaku sekarang ni, media sosial ni telah terkeluar out of control.
dahulunya masa saya zaman kecil-kecil, saya cerita ya, masa saya zaman kecil-kecil, media sosial ni tak pernah ada. Ibu bapa saya seorang aja pergi bekerja. Dan ibu saya tinggal di rumah. Tapi ibu saya, beliau lah yang jaga anak-anak, beliau lah yang pergi apa semua, pergi ke pasar, bagi makan. Dan saya ingat lagi masa saya kecil, ibu saya ni dia masak dan sebagainya, beliau yang bagi makan. Maknanya tak ada media sosial. Semua kami ni, kekeluargaan kami kukuh. Jadi maknanya bila kami ada, kadang-kadang ada kemam dalam mulutnya dan dia beri kita makan. Dan adik-adik saya ni ramai sebenarnya. Adik-adik saya sebenarnya 10 orang, tapi 2 dah meninggal awal, tinggal 8. 8 orang ni akan duduk sama-sama dan ibu bagi makan seorang-seorang. Suap. Jadi tiap-tiap seorang dia suap, kadang-kadang ada kemam dalam mulutnya dan dia bagi makan. Jadi kami tak ada masa nak media sosial. Kekeluargaan kami dibina dengan begitu kuat. Family bonding. Jadi bapa saya pula, dia seorang je pergi bekerja, dan bila beliau bekerja tu pula, balik pula, beliau akan pastikan kami belajar agama, malam belajar jawi, belajar dan sebagainya. Jadi maknanya masa zaman dahulu asas kekeluargaan tu kuat. Jadi sekarang ni media sosial yang ada sekarang ni, bila dia out of control, dia akan merosakkan. Baik. Saya percaya sebenarnya, to be fair, ini adalah satu isu teknologi yang berada pada generasi ini. Mungkin kalau ada di zaman generasi tersebut, mungkin dia akan beri kesan kepada generasi tersebut. Tapi unfortunately dia berlaku di zaman generasi ini. Kepada ibu bapa yang melalui zaman generasi komputer, seterusnya social media. Baik. Antara satu lagi senario yang sering berlaku, tadi ni isu pada time management. Ni kita go a step further ke hadapan sedikit, iaitu bila cinta lama berputik melalui social media. Sebab kalau tidak, dia dulu no communication, tak ada komunikasi, total lack of communication. Ni ada boleh tengok gambar, boleh follow up every day kisah cinta lama, dan mulalah berkomunikasi melalui PM, dan bermulalah satu titik hitam dalam satu keluarga. Jadi macam mana kita nak menangani situasi ini? Is it serious? Semuanya lepas ni, insyaAllah. Baik, insyaAllah selepas ni kita akan berehat seketika. Kita akan kembali berbicara berkenaan dengan topik kita, iaitu media sosial pencetus konflik keluarga selepas ni, insyaAllah. Tubuh badan manusia